Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 28 Sya'ban 44 bersama dengan 21.3.23, kita akan terus pengajian kita dalam tafsir surah Al-Jin. Suratul Jin, surah yang ke-72, juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29, ayat yang kita akan baca ayat 25 sehingga ke akhir surah, insya-Allah. 25 sehingga akhir surah. Dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang perintah Allah, wahyu Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi tabligh, sampaikan kepada umatnya bahawa tarikh kiamat tak ada siapa tahu. Kalau ada orang tahu tarikh kiamat, itu mengarut nama dia. Hanyalah perkara-perkara gaib, juga tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, dan para rasul hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Jadi para pelajar sekalian yang ada tafsir pimpinan edisi ori, edisi asal, iaitulah muka surat 1305. 1305. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Balik semula kepada terjemahan. Allah cerita kepada kita tentang kuasa dia. Ayat 25, Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Kalau ditanya bila ke azab itu, ini semua ni ayat provokasi daripada kafir. Mari duk tanya Nabi, bila kiamat, bila azab, bila tu, bila ni. Maka Allah SWT turunkan ayat ini. Allah perintahkan baginda Nabi SAW supaya jawab, katakanlah, qul, aku tidak mengetahui sama ada azab yang dijanjikan kepada kamu itu sudah dekat, atau Tuhanku menentukan bagi kedatangannya satu tempoh yang lanjut. Tengok munasabah ayat.
Kanal musyrikun yuksiruna an yas'alu Rasulullah. Puak kafir ni mari duk provokasi. Dia panggil soalan provokasi. Mari duk tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh soalan, pelajar pencatat tanda. Suratul Namli 71. Mata hadzal wa'du? Muhammad, bila janji tu? Bila? Mari duk tanya. Dia tanya tentang kiamat dalam suratul Al-A'raf ayat 187. Ayyana mursaha. Bila kak bukit nak terbang, langit terbelah tu? Bila mat? Allah. Penipala main. Dia panggil ayat provokasi. Mari duk nanya. Wa takarrarat nisbatu zalika ilaihim fil Quran. Banyak kali dalam Quran ayat tentang puak kafir mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyusahkan Nabi. Tengok dalam ayat yang lepas, ayat 24. Allah Taala sebut hatta idza ra'au ma yu'adun fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Ini bila golongan yang kufur engkau itu tak mana engkau lemah dan kurang penyokong wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila mereka tengok azab yang dijanjikan kepada mereka, sama ada azab dunia mari sungguh ataupun azab akhirat, baru dia tahu baru dia tahu siapa sedikit, siapa yang ramai. Maka ulima annahum, maka kita ketahui bahawa mereka akan tanya. Jumpa Nabi apa-apa akan tanya. Bila. Maka Allah suruh Nabi kita ulang balik soalan ini. Jawapan ini aku tak tahu. Kerja aku menyampaikan. Kalau Allah wahyukan tarikh, aku maklum pada kamu. Tapi aku tak tahu. Kiamat ni dekat ke jauh? Kamu tunggu lah. Gitulah ayatnya. Maka marilah ayat 25. Qul in adri, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil musyrikin, kepada puak kafir. La adri aqribul waqtu allazi wa'adakumullah. Aku tak tahu, adakah waktu Tuhan janji nak binasa kamu sudah dekat? Am yaj'aluhu rabbi, ataupun Allah jadikan muddatan tawila, melambat lagi, tak tahu. Sebab ini termasuk dalam perkara gaib. Perkara gaib bila? Sama ada kiamat sungguh, kiamat besar, ataupun tarikh Allah nak binasakan Abu Jahal dengan geng-geng Pak Abu yang duk perli Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka Nabi kata tak tahu. Ayat ini sama dengan ayat tanda surah Al-Anbiya ayat 109, wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Jadi Allah Taala ulang berapa kali, aku tak tahu. Mu tanya juga. Yang penting kalau kamu beriman, kamu tunggulah. Adalah waktu dia tu. Maka Allah Ta'ala perkenalkan diri dia. Tarikh aku tahu, Tuhan kata. Cuma Nabi tidak diberitahu bila tarikh tepat. Diberitahu tanda-tanda, diberitahu alamat-alamat, diberitahu. Tengok ayat 26. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tuhanlah, Allah lah sahaja yang mengetahui segala yang gaib, maka ia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu pada sesiapa pun. Mana asal benda gaib ni tak ada siapa tahu. Ayat 25, illa man irtada, malaikat kepada mana-mana rasul yang diredainya. Jadi ada rasul yang Allah Ta'ala reda, maka Tuhan maklumkan perkara yang akan berlaku. Karena itu Nabi SAW boleh beritahu alamat kiamat, apa yang akan berlaku di akhirat, ada orang ke syurga, ada neraka. Itu semua melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi kita bukan pereka, Nabi kita penyampai. Baik, tengok ayat. Alimul ghaib ay huwa wahdahu alimu ma ghaba an khalqihi. Allah Ta'ala yang esa saja yang tahu apa yang tersembunyi daripada makhluk ini.
Jadi benda-benda yang khas untuk ilmu Allah tak ada manusia tahu. Ayat ini ditafsirkan dengan dua ayat tanda pelajar. Ayat yang pertama surah Al-An'am. Tulis suratul An'am ayat 59. Suratul An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Bagi Allah lah kunci-kunci ilmu benda gaib itu tak ada siapa tahu kecuali Allah. Nah, yang satu. Sampai ke akhir ayat lah, suratul An'am ayat 59. Hadis, kita ambil satu ayat satu hadis supaya tak panjang sangat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Nabi kata kunci perkara gaib itu 5, tak ada siapa tahu kecuali Allah. Sama dengan ayat tadi. Mafatihul ghaib. Yang pertama, la ya'lamu ma taghidul arham illallah. Kita tak tahu bilakah nak lahirkan anak, apa ada dalam rahim, bila dia nak bersalin, tak tahu. Allah Ta'ala saja tahu waktu tepat. Dua, wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Apa yang akan berlaku esok, kita pun tak tahu. Allah saja tahu. Kita merancang, boleh nak rancang. Esok saya nak pergi sana sini. Besok saya nak buat tu, nak buat ni. Kadang-kadang tak jadi pun. Ada setengah kita tak sampai esok, malam ni sudah mati. Tiga, wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Tak ada siapa tahu bila kau tarikh tepat turun hujan kecuali Allah. Yang keempat, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut illallah. Mu tak tahu di mana bumi kamu akan mati. Allah saja yang Maha mengetahui. Lima, wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Kamu tak tahu bila akan berlaku kiamat kecuali Allah. Hadis ini rawahul Bukhari. Tak tahu. Kita ni kadang-kadang berasa sihat, walaupun doktor bagi tahu kurang sihat, tak nak pergi juga sini-sini. Bila kita pergi tempat kita nak pergi, siapa-siapa perlu masuk hospital, berhari-hari di sana. Kita doakanlah kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita yang di hospital. Lebih-lebih lagi duduk luar negara tu, minta Allah Ta'ala hantar balik, sembuhkan dan boleh balik insya-Allah. Baru ni ada sahabat kita, ayah dia ni beria-ria sangat nak pergi Madinah. Beria sungguh. Padahal dia tak segar. Jadi anak dia perkasa lain macam, dia kata mari kita pakat pergi belakang, ikut abah pakat pergi. Rupanya memang siapa Madinah, siapa ya masuk mati. Mana tanah kubur dia Madinah. Rezeki dia lah. Ada mak sahabat kita pun ni, orang besar juga. Masuk hospital. Siapa dia kata dia ni rosak dah ke adik-adik ni, kira mak ni macam tak balik dah ni. Kalau kelih ke gaya ni dengan ICU ke apa. Dekat nak balik tu segar molek, balik mati rumah. Nak kata apa? La ya'lamu bi ayyi apa ni? La tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak tahu kita mati mana. Allahu akbar. Tuhan kata illa man irtada min rasulin. Melainkan Allah Ta'ala beritahu kepada mana-mana rasul yang diredainya untuk mengetahui sebahagian daripada mana? Daripada perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya apabila Allah hendak melakukan demikian. Jadi la yuzhiru Allahu 'alal ghaibi ahdan. Allah Ta'ala tak akan tunjuk beritahu benda gaib ni pada seorang kecuali rasul yang diredainya. Allah Ta'ala beri pada dia maklumat wahyu, maka gitulah. Termasuklah malaikat dan juga manusia. Nabi SAW banyak kan dalam kitab Asyratis Sa'ah, kitab tanda-tanda kiamat, kitab Al-Alamul Akhir, dunia hari akhirat. Ini semua daripada wahyu, tak boleh kita reka sendiri. Sebab itulah orang duk mereka-reka, siapa dia baca gini dapat husnul khatimah, siapa dia baca gini. Di mana kita ada autoriti? Siapa yang bagi autoriti kepada syekh,
boleh Syekh cakap gini-gini. Jangan. Kita boleh cakap kalau ada hadis. Hadis pun kena tengok. Hadis sahih, hadis hasan, hadis bukan hadis palsu, barulah kita boleh cakap. Kalau tidak, mana kita buat satu rempuh masuk dalam kawasan, dalam pagar yang tidak sepatutnya kita masuk. Iaitulah bercakap tentang perkara gaib yang tidak dimaklumkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada malaikat, tidak dimaklumkan kepada Nabi, tiba-tiba kita pula tahu. Allahu Akbar. Ni teori kiamat ni banyak kali dah kita dengar. Tak jadi-jadi. Daripada Abu Anas ni budak lagi masa tu dengar, oh orang ni teori kita ni kira umur dunia sekian. Oh nak kiamat dah kita ni. Lepas tu tak mari siapa tahu tu tak kiamat. Tak jadi. Teori baru pula. Itulah keadaannya. Yang pentingnya tak usah duk cari. Kita bukan kena mencari tulis pelajar. Bukan kerja kita mencari kiamat, kerja kita membuat persiapan untuk menghadapi kiamat. Itu baru betul. Kerja kita membuat persiapan untuk menghadapi kiamat. Sebab kiamat itu ada dua. Kiamat yang individu, apabila mati, kiamatlah kita. Kiamat dalam bentuk umum, hancur dunia, itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Bila? Wallahu a'lam. Tengok ayat. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Maka sesungguhnya ia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Jadi bila Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba dia yang diredainya untuk diberi maklumat tentang perkara gaib, fa inna Allah yursilu min amami rasul, Allah Ta'ala hantar mari malaikat jaga Rasul, jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga depan, jaga belakang. Jaga daripada siapa? Daripada syaitan. Syaitan tak boleh kacau. Fala yastati'un, syaitan tak mampu nak campur adukkan wahyu dengan khayalan, tak boleh. Sehingga termasuklah langit dijaga, jin-jin syaitan nak mengintip, nak pergi naik ambil maklumat di langit pun sudah dijaga oleh malaikat dan dilontar dengan syihab, dengan tahi bintang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sembunyikan tarikh-tarikh, waktu-waktu yang rahsia tidak boleh diketahui lagi oleh jin, oleh syaitan dan oleh siapa saja. Jadi inilah para pelajar sekalian, apa yang Allah Ta'ala nak beritahu, dia beritahu. Apa yang Tuhan tak beritahu, Nabi pun tak tahu sallallahu alaihi wasallam, malaikat pun tak tahu. Jadi tak usahlah kita lebih-lebih mendakwa Nabi tahu segala benda. Kita kata tak. Nabi dalam ayat semalam, Nabi kata aku tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik. Tengok ayat yang terakhir dalam ayat kita ni. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu supaya ia mengetahui bahawa sesungguhnya dengan jagaan mereka, rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka dengan sempurna. Wa ahata bima ladaihim. Padahal ia memang mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui dengan meliputi akan segala keadaan yang ada pada mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada. Serta ia mengetahui, menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu. Itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Tuhan tahu belaka, satu persatu dapat dikesan dan diketahui. Ayat ini dibaca dengan dua qiraat. Qiraat liyu'lama, bukan liya'lama, liyu'lama bi dhammil ya mabniyan lil maf'ul. Naib fa'il dia mahzuf, diambil daripada asyaq, daripada susunan ayat. Maknanya liyu'laman nas,
ay al-mursal ilaihim, supaya manusia ni tahu rasul-rasul telah menjalankan tugas. Qiraat yang kita baca ni liya'lama ay liya'lamallah ilma zuhur. Allah Taala tahu dah. Cuma Allah Taala nak zahirkan bahawa rasul telah menjalankan tugas. Itu dua qiraat. Dari sudut tafsir, liya'lama ay hafizallahu rusulahu bimalaikatihi. Allah Taala beri wahyu kepada Nabi, dia hantar malaikat jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liya'lama ilma wujudin wa zuhur. Allah Taala nak menzahirkan ilmu, maklumat, pengetahuan bahawa rasul-rasul telah menyampaikan tugas mereka sebagaimana yang sepatutnya yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa ada sebarang campur aduk ataupun kekeliruan yang dimain oleh jin ataupun syaitan. Tak ada. Kalau duk main jin syaitan ni, puak-puak Tok Bomo tu. Tok Bomo tu dia main jin dengan syaitan, itu itu yang jadi masalah. Jadi jin dengan syaitan itu jadi masalah. Yang lain-lain tidak ada. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, malaikat jaga Nabi, malaikat jaga langit supaya tidak ada maklumat yang bocor yang boleh dimainkan oleh syaitan. Allahu Akbar. Allah Ta'ala pula bagi pada ilmu yang jelas, maklumat yang jelas. Wa ahata bima ladaihi ay ahata ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu semua. Allah Ta'ala hitung semua perkara yang berlaku. Tetapi nak zahirkan di sini supaya orang tahu. Itu je. Macam ketika beberapa hadis yang menunjukkan ketika kita berada di Arafah. Arafah Mekah haji. Semalam keluar dah. Harga naik haji tahun ni berbeza-beza. Orang B40 10,000 lebih. Orang apa ni pula naik pula 15,000. Orang kaya-kaya 30,000 lebih dia punya harga. Jadi waktu kita pergi haji, Allah suruh malaikat, dia tanya malaikat, ma arada haula? Malaikat, hamba aku di Arafah nak apa tu? Tuhan tahu dah, cuma nak suruh malaikat tahu. Kelebihan besar Allah nak beri kepada hamba-hamba yang berada di Arafah pada tahun ini. Allahumma jama'na, ya Allah kumpulkan kami pada tahun ini di bumi Arafah pada hari haji pada kali ini ya Rabbal Alamin. Kata amin belakang lagi. Jangan tak sikit. Ini dia kata. Jadi Allah Ta'ala sebut sini pun nak suruh malaikat tahu. Nabi dah menyampaikan. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah sangat ringkas tafsir kita. Huraian kepada ayat kita ni ringkas. Dia ringkas, kita pun ringkaslah. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah, khamsu fawaid daripada ayat yang kita baca ini. Ayat apa? Ayat 25 sehingga 28. 5 faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Faedah yang pertama, tengok ayat. Qul in adri aqribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Aku tak tahu. Nabi kan bagi tahu, Allah Taala suruh Nabi bagi tahu, aku tak tahu. Dekat ke jauh lagi tempoh kebinasaan kamu? Tak tahu. Sabarlah, tunggulah. Nyejupalah tu, kata orang tak. Maka ayat ini timbul soal. Ayat ini tidak bercanggah ke dengan akuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Nabi kata dibangkitkan aku dengan kiamat tu macam ni, macam 2 jari ni dekat. Bukan jadi ambil gambar ni. Tak, budak ambil gambar gini sengih. Tak. Maknanya dekat. Bangkit Nabi sallallahu kiamat. Dekat.
Macam mana pula dalam ayat ni Tuhan kata aku tak tahu, dekat ke jauh? Jadi seolah-olah Tuhan Nabi tahu dah. Macam mana mau jawab? Tulis jawapan. Al-jawab, al-muradu biqurbi wuqu'ihi huwa annama baqiya minad dunya aqallu mimman qada. Maksudnya bila sampai Nabi, zaman Nabi ni sallallahu alaihi wasallam sudah dekat ke arah kiamat daripada ke arah permulaan dunia. Sebab Nabi Rasul yang terakhir, tidak ada Nabi lagi selepas Nabi kita wafat. Tak ada lagi Nabi selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi Nabi. Kalau kata ada lagi Nabi, itu orang apa ni bawa hospital jiwa dia tu. Mengaku jadi Nabi lepas Nabi, tak boleh. Jadi itu yang dimaksud ana wasa'atu kahat, dekat. Sebab lepas pada Nabi ni tak ada lagi Nabi lain. Kiamatlah akan berlaku. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, nak banding dengan tarikh awal dunia dulu sampai ke kiamat, mana hak Nabi ni dekat dah. Kalau kira agak banyak dah peratus. Itu maksud dia. Wa amma makna ma'rifatil qurbil qarib, adapun makna tarikh dekat tu bila tarikh, fa ghairu ma'lum, itu tidak diketahui. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, bila kiamat, baginda Nabi SAW jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Malaikat, orang yang kena tanya bukan lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau awak tak tahu, aku pun tak tahu. Sepatut malaikat tahu dulu, dia wahyu bagi tahu kepada Nabi sallallahu. Nabi kata aku tak tahu, mu tak tahu, aku tak tahu. Itu penafian rasmi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi ruang, peluang untuk orang nak kelentong, nak kata dia tahu tarikh kiamat. Tak usah percaya. Kalau ada orang macam ni, report terus ke pejabat agama, biar dia ambil bawa orang ni pergi ke hospital jiwa. Senang. Yang kedua, faedah yang kedua, tanda pelajar, al-fa'idatus tsaniyah. Faedah yang kedua, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala tahu benda ghaib. Dia tidak bagi tahu benda ghaib ni kepada seorang kecuali illa man irtada mir rasul. Berarti setakat tu ya ayat. Kecuali siapa yang Allah redha dari kalangan rasul-rasul dia. Rasul di sini para jemaah, para pelajar, tanda rasul sama ada malaikat Jibril ataupun rasul minal bashar, rasul dari kalangan manusia. Rasul yang terakhir iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda ayat ini, tulis ayat ini menolak, ayat ini menolak dakwaan siapa? Puak-puak munajimin, ahli nujum. Puak-puak ahli nujum, dia dakwa dia ni tahu benda gaib. Dia tahu, dia dakwa dia tahu benda gaib. Dan semualah kaki kelentong yang mendakwa dia tahu benda gaib. Orang ni akan hidup bila, sampai bila, orang ni akan mati bila, apa-apa saja yang dia tahu. Maka kita kata jangan percaya, li'annahu mukazzibun lil Quran, kerana mereka telah mendusta apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tak ada siapa tahu benda gaib. Benda yang pelik-pelik itulah yang gaib tu, yang bila kiamat bila ni. 5 perkara tadi kecuali Allah. Wa huwa ab'adu syai' min al-irtida, dia pun bukannya dapat keredaan Allah. Tuhan kata aku beri maklumat ini kepada makhluk yang aku redha, malaikat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli-ahli nujum, ahli sihir, mana Tuhan redha. Maka famanidda'a, siapa dia mengaku, mendakwa bahawa bintang telah menunjukkan keluar bintang ni, ada orang besar nak mati, ada orang besar nak lahir, itu pelawak belakang. Maka di sini ada 2 hadis, tanda pelajar hadis. Hadis ni penting sangat-sangat. Sebab kita nampak masyarakat kita ni dengan bomo ni, dengan tok-tok nujum, tok dukun ni, nampak macam tak boleh nak berpisah. Ada sebahagian orang ni berpisah tiada dengan tok bomo, tok dukun.
Tulis. Sebahagian daripada isteri Nabi, ba'di azwatin Nabi sallallahu radhiyallahu anhum, dia dengar Nabi kita bersabda, man ata'arrafan, siapa dia pergi jumpa tukar tulik. Arraf ni orang yang mengaku benda gaib. Tukar tilik. Fasa'alahu an syai', pergi tanya. Tok ayah, Tok Bomo ke Tok Gomo? Gomo menanya Gomo duit orang. Saya ni hilang selipar. Duk kat mana selipar saya? Gi tanya saja. Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Tidak diterima daripadanya solat 40 malam. Siapa dia suka pergi tanya Tok Bomo, maka orang ni kosong rekod ibadat pahala dia 40 hari, 40 malam hilang dia punya pahala. Tulis, hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Muslim. Satu lagi hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man atakahinan, siapa dia pergi jumpa tok kahin. Tok kahin ni tukang nuju lah. Lebih kurang juga Tok Bomo tukang tilik ni. Dia tanya, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya Tok Bomo tu bagi tahu. Tukar tilik royak dia percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini telah kufur dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi, sebab Al-Quran kata tak tahu benda gaib, Tok Bomo tahu, mu percaya, kafir. Tulis, hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad bisanadin sahih. Jadi hadis, dua hadis kita ada. Hadis berat-berat belakang ni. Berat ke tak berat? Hadis yang pertama, apa dia? Siapa dia pergi jumpa tukar tulik, nak tukar tulik, dia hanya hilang berapa hari? 40 hari hilang pahala. Tapi hak tu pergi tanya saja tu. Baru pergi bertanya-tanya. Tapi kalau dia percaya, apa jadi? Faqad kafara. Sempat tulis. Siapa saddaqahu, kalau dia percaya, dia kufur dengan Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik, ingat ni anak-anak. Jangan duk mudah-mudah percaya ni. Setengah ni Allah minat benar nak Tok Bomo ni. Mocik-mocik ke pocik kita ni. Kalau Tok Bomo masa jenis nguruk, jenis apa ni dia sedawa, itulah. Hak ni masa jenis tahu benda gaib. Bahagian urut-urut tu tak ada masalah tu. Jangan urut laki-laki, perempuan sudahlah. Faedah yang ketiga, hadis ayat yang sama lagi. Alimul ghaibi, Allah Ta'ala tahu benda gaib. Ayat ini fihi anna ulumal ghuyub, perkara-perkara yang gaib, qadim fardallahu bi'ilmiha, Allah Ta'ala saja tahu. La ya'lamu ahadu minal khalqi, tidak ada siapa yang tahu di kalangan makhluk kecuali orang yang Allah redha. Allah redha ni siapa dia? Malaikat, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jangan mudah-mudah kita nak beri orang ni tahu belakang ni. Allahu akbar. Ni duk jaja ke bismillah 787 pula ni. Percaya pelik. Kebetulan hak jaja pula kaya habis orang. Rupanya kita nak jaja apa-apa ni, kena kaya dulu baru orang percaya. Kita cakap ni hadis Nabi, hak ni surat riwayat sahih, baca tegak kita ni. Zikir pagi petang ni ajar tu. Tak nak baca hak ni. Duk cari hak pelik-pelik itulah hak jadi kerja ni. Allahu akbar. Manusia ni suka benda pelik, dia tak suka benda sahih. Ni rugi kita. Yang kita naknya kena cari benda sahih, jangan cari benda pelik. Yang keempat, boleh belajar. Yang keempat, ayat yang sama lagi. Alimul ghaibi fala yusiru ala raibihi ahada. Ayat ini raddun, nak menolak sangkaan, pahaman salah puak-puak Syiah yang mengatakan imam 12 tahu benda gaib. Imam 12 dia tahu benda gaib. Wa hadza min kibari hamaqatihim, inilah di antara kebodohan besar puak Syiah ni.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Tuhan tak ada siapa tahu benda gaib kecuali Allah dengan rasul-rasul yang Tuhan bagi tahu. Dia kata tok ayah dia, mullah dia, ayatullah dia ni, imam besar dia ni tahu benda gaib. Bahaya puak Syiah ni. Puak Syiah ni bahaya. Dia takdis, mensucikan apa dia? Tok ayah dia tu, imam dia tu lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelik. Ada juga sebahagian ahli-ahli tarekat ni pun sama juga. Tok guru dia tu tahu belaka. Mati pun tahu juga. Dia panggil perhubungan ruh antara murid dengan anak. Kalau dia mengajar tak payah, Sayyidi Abu Ya mari selalu tolong. Ada dalam video ni. Dia panggil ke Tok Syekh dia yang sudah mati, Sayyidi Abu Ya Rasulullah. Allahu Akbar. Sayyidi Abu Ya Rasulullah. Nak kata apa? Waktu kami kena tahan di immigration, sekejap Abu Ya mari. Abu Ya mati lama. Dia panggil akidah raj'ah. Tok guru dia ni boleh balik semula ke dunia ni. Ini semua ajaran pelik-pelik. Ini yang penguat kuasa tauliah kena perkeraskan ni. Hak mengajar lagu ni. Pasal dia ni hak mari duk mengaji TikTok, dia mengajar depan Kaabah ni. Jangan nak main. Kita kerah tak kena tepat nyanyi. Maka kata di para ulama, semua apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada alamat kiamat ke, syurga dengan neraka ke, apa yang akan berlaku di akhirat, ataupun apa yang berlaku tanda-tanda kiamat ini, yukhbiruhu bihi, yang Nabi cerita, huwa bi'ilamillahi ta'ala iyah. Semua itu melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan kata Nabi reka-reka, tak ada. Jadi kalau mari daripada wahyu, pelik apa kita? Allah kata man irtada, kecuali Allah redha. Mana Allah redha pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beri wahyu maklumat-maklumat tentang benda yang sebahagian daripada perkara gaib. Bukan semua benda gaib diketahui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu Nabi tahu benda gaib, Nabi tak ditanyalah masa nak pergi perang apa ni nak pergi perang Badar. Nabi nak sekat kabilah Quraisy, kafilah Abu Sufyan. Jadi kalau Nabi bertahu benda-benda gaib, dia pergi sekat lalu Abu Sufyan depan. Kenapa pergi kok ni jumpa dengan Abu Jahal? Siapa bertempur mati beberapa orang sahabat. Nabi pun siasat tanya siapa? Tanya budak yang duk ambil air kepada Quraisy. Kam ada duhum? Berapa orang Abu Jahal? Budak kata, saya tak tahu berapa orang, tapi saya tahu dia sembelih. Dia sembelih unta antara 9 hingga 10 ekor sehari. Arak ni, seekor unta berapa orang makan? 100 orang. Kita seekor unta, satu negeri boleh panggil tak? Jadi Nabi kata, bilangan tentera Abu Jahal di antara 1,900. Sebab dia meleh 10 ekor atas 9 ekor. Maknanya hari 9 kali 100 orang pergi mengawal di kawasan luar, tak ada lah, tak makan. Itu, mana kalau Nabi tahu benda gaib, kenapa duk tanya-tanya budak tu? Jawab lalu. Yang terakhir, kita bukan kata, Nabi tak tahu apa. Lah, jangan pula salah faham, dia ustaz ni menghina Nabi. Lah, bukan. Kita nak hadkan, supaya kita tidak melampau meletakkan Nabi itu sebaris dengan Allah Azza wa Jalla tahu segala benda gaib. Tidak. Nabi tahu sebab Allah beritahu. Yang terakhir, yang kelima, akhir ayat kita, wa qad ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ilmu Allah Ta'ala itu tahu semua bil juz'iyat. Hak kecil Allah Ta'ala tahu. Ulat dalam batu pun tahu, minyak dalam tanah pun Tuhan tahu. Jangan berpegang seperti setengah ajaran saat ni kata Tuhan tak tahu hak kecil. Dia tahu hak blueprint hak besar ya. Hak kecil-kecil Tuhan tak tahu. Jadi kita nafikan dengan ayat ini
Bahwa ahata bima ladaihim. Semua Tuhan tahu. Yang kecil, yang besar. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah Ta'ala kira semua, hitung semua satu persatu. Yadullu ala kauni ta'ala aliman bijami'il mawjudat. Allah Ta'ala tahu semua yang ada. Allah tahu dengan semua juz'iyat. Juz'iyat itu maksudnya yang terperinci, detail-detail semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Itulah keyakinan kita, itulah akidah kita para jemaah sekalian. Alhamdulillah, tamatlah kita suratul Jin pada pagi yang mulia ini, 28 dah kita ini Sya'ban 1444. InsyaAllah kita akan sambung siri yang akan datang surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Dalam bermulanya siri yang akan datang, insyaAllah kita sambut Ramadan surah Al-Muzammil. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami telah tadabbur belajar surah Al-Jin. Engkau telah berikan kepada jin beberapa sifat yang baik. Mendengar terus menerima terus beramal dan berdakwah kepada kaumnya. Ya Allah, ilhamkan kepada kami, rezekikan kepada kami, berilah kepada kami taufik hidayah supaya kami dapat menerima, mempelajari Al-Quran ini dan memahaminya serta beramal dengannya serta berdakwah kepada Al-Quran, berdakwah kepada sunnah Nabi SAW, supaya kami dan keluarga kami, masyarakat kami termasuk di kalangan orang yang memahami ayat-ayat Allah, memahami sunnah Nabi SAW. Kalaulah jin beradab dalam majlis ilmu, suka dekat dengan Nabi SAW setiap kali mai belajar, maka taufiklah hidayah kepada kami, keluarga kami, masyarakat kami, pelajar-pelajar kami, supaya mereka juga beradab dalam majlis ilmu, duduk berdekatan dengan guru, dapat memahaminya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Serta cintakan kami kepada Quran, cintakan kami kepada sunnah Nabi SAW, berimannya kami dengan semua perkara yang ada, yang zahir dan yang gaib, dan rezekikanlah kami dapat sampai ke Ramadan, dapat beramal dalam bulan Ramadan, dan kabulkanlah segala amal baik yang kami lakukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.